Tetapi ayat hari ini tuan-tuan ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Ayat kita hari ini tuan-tuan, ayat yang ke-20 ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ustaz tahu? Jawapan dia tuan-tuan. Jawapan dia kerana ayat kita pada hari ini dimulai dengan kalimah qul. Qul. Apa dia qul? Qul ni tuan-tuan. Qul ini terjemahannya ialah, ya. Qul ini tuan-tuan terjemahannya ialah katakanlah oleh engkau. Ya. Ini adalah kalimah perintah tuan-tuan, iaitu Allah memerintahkan. Ya, Allah memerintahkan seseorang untuk berkata. Siapa yang Allah perintahkan untuk berkata ini? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Jadi sebab itulah saya tahu tuan-tuan, ayat hari ini sebenarnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk katakanlah, ya. Jadi macam mana saya tahu ni kalimah qul? Tuan-tuan biasa tak jumpa kalimah qul ni? Jawapannya tuan-tuan biasa jumpa kalimah qul. Ya. Tuan-tuan biasa jumpa kalimah qul. Kita ada qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, qul apa lagi? Qul a'udzu birabbil falaq, qul ya ayyuhal kafirun. Yang tu yang biasa paling, itu yang paling lazim lah kita dengar kan. Kesemua yang ada kul ni tuan-tuan, ayat yang dimulai dengan kul ini tuan-tuan, tuan-tuan kena tahu ayat itu memang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, dia Allah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Allah Tuhan manusia. Kan? Qul uhiya ilayya, kan? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya telah diwahyukan kepada aku. Kan? Dan ya, memang ayat yang ada kalimah qul itu ayat memangnya ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulis dekat ruangan komen tuan-tuan, ya. Faham ke tak faham? Ya, faham ke tak faham tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Rupanya ustaz memang semua cool ke? Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Itu di antara dia tuan. Banyaklah tuan-tuan buka ayat yang ada kul ni, biasanya memang kul ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aywah, mumtaz, ahsantu. Semua kata faham. Dah habis ke ustaz? Belum lagi. Tengok saya tuan. Ayat kita ni, saya boleh cerita pasal kul, tapi tafsir, penjelasan, penguraian ayat penuh tak lagi tuan. Baik, ayat kita pada hari ni tuan-tuan, kalau tengok tuan-tuan, Allah suruh Nabi katakan. Allah suruh Nabi katakan. Nabi nak kata tu pada siapa? Pada kita tuan. Ni, kita ni. Allah suruh Nabi kata kepada kita. Ya? Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu. Siru fil ardi, mengembaralah kamu di atas bumi ini. Hukum bermusafir tuan-tuan, hukumnya sunat dan dia sangat-sangat digalakkan dalam Islam bagi yang berkemampuan. Sebab tu cerdik pandai agamawan mengatakan tuan-tuan, orang Islam yang kaya ni, kita orang Islam ni kalau boleh memang disuruh jadi kaya tuan-tuan. Dengan syarat, dengan harta itu yang pertama senantiasa bersedekah, yang kedua mengembara tuan. Ya, orang yang ada kesenangan, yang Allah limpahkan rezeki yang lebih, kalau boleh pergi mengembara. Ya? Dan
Ya, galakkan mengembara, bermusafir ini jatuh ke atas orang yang berkemampuan. Ya. Bagi yang tak ada kemampuan, jangan risau. Jangan rasa serba salah. Tak ada. Ya, hanya orang yang memang Allah rezekikan dia lebih kan, boleh pergi mengembara, tuan. Maka hukum mengembara itu adalah sunat. Ya. Kenapa Allah suruh? Kenapa Allah suruh Nabi sampaikan kepada kita untuk pergilah berjalan di muka bumi ini, tuan-tuan? Ya, fanzuru kaifa kana. Fanzuru kaifa bada'al khalqa. Sebab Allah nak suruh kita tengok. Maka tengoklah, lihatlah bagaimana Allah menciptakan makhluk daripada asal kejadian. Ini kita dah bincang lepas, tuan. Macam mana asal Allah jadikan pokok daripada sebiji benih yang kecil. Macam mana Allah menjadikan itu. Macam mana Allah menjadikan ini. Semua tu, tuan-tuan, ya, Allah suruh kita tengok bukan untuk apa? Untuk kita menginsafi kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nak suruh kita tengok bagaimana hebatnya Allah Ta'ala menjadikan, tuan. Ya? Allah jadikan gunung yang begitu besar, tuan. Yang bertugas sebagai pasak bumi, tuan. Allah jadikan langit yang begitu luas, bahkan lebih luas daripada dunia ni, tuan-tuan. Dan langit itu, tuan-tuan, dijadikan, ya, tanpa tergantung pada mana-mana. Kita tengok bagaimana Allah menjadikan awan yang terapung tanpa ada tiang yang menyokong. Kita tengok, tuan-tuan, bagaimana lautan yang Allah jadikan hingga meliputi, ya, sebahagian besar daripada muka bumi ni, tuan-tuan. Semua itu, tuan-tuan, Allah suruh kita tengok untuk mengambil keinsafan. Untuk kita melihat betapa hebatnya, agungnya, berkuasanya Allah Ta'ala. Dia boleh adakan mengikut pada kudratnya, tuan. Dan kudrat Allah Ta'ala tidak pernah terbatas, tuan. Apa saja Allah nak buat, Allah boleh buat. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang diingin, apa yang dikehendaki oleh Allah untuk jadi, maka akan jadi. Dan barang yang Allah tak ingin, yang Allah tak berkehendak untuk jadi, maka tak akan boleh jadi, tuan. Walaupun benda tu senang. Ya? Jadi sebab itulah kita digalakkan untuk pergi mengembara. Kemudian, tuan, lain daripada kita tengok kehebatan Allah menjadikan gunung, menjadikan laut, menjadikan segala ciptaan-ciptaan yang ada ni, tuan. Allah juga suruh kita merenung. Bagaimana sebenarnya Allah boleh sahaja untuk melenyapkan semua yang ada tu, kemudian Allah dengan mudahnya boleh menggantikan dengan ciptaan yang baru. Tuan-tuan, ya. Cara kita merenung ialah kita tengok bagaimana Allah Ta'ala menjadikan gunung. Tetapi jika Allah Ta'ala berkehendak untuk menghapuskan gunung tersebut, maka gunung itu boleh dihapuskan, tuan, dengan kehendak Allah sesukanya. Dan Allah boleh menjadikan kejadian yang lain. Allah boleh menggantikan kejadian yang lain, tuan-tuan. Maka, tuan-tuan, kesemua ni, tuan-tuan, di penghujung ayat Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Allah maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Apa pun yang kita tengok, tuan-tuan, kesemuanya atas kehendak dan izin dari Allah. Dan bagaimana cara nak menambahkan keinsafan kita, menambahkan kerendahan hati kita, menambahkan tawaduk kita kepada Allah Jalla wa'ala. Caranya ialah dengan kita pergi mengembara dengan niat melihat kebesaran Allah, tuan. Dan, ya. Kalau sebelum ini kita tak pernah buat, tuan-tuan. Mula pada hari ini, ya, dah boleh buat, tuan-tuan. Iaitulah setiap kali kita nak pergi mengembara. Nak pergi berjalan. Tak kira lah nak berjalan walaupun daripada Melaka nak pergi Kuala Lumpur. Kan? Walaupun daripada Pulau Pinang nak pergi Kedah. Bukan jauh sangat pun, kan? Tetapi dia melibatkan musafir. Maka niatkanlah, tuan-tuan, aku bermusafir ini kerana melihat kebesaran Allah. Ya, lepas ni, tuan-tuan nak bercuti ke, tak kira lah. Pergi mana-mana pun, dalam negara ke, luar negara ke, alhamdulillah, border pun dah buka, dah boleh mengembara, tuan-tuan. Ya, pastikan jangan lupa diselitkan niat, tuan-tuan, dalam hati, aku pergi mengembara. Ini untuk melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya dapat pahala sunat, tuan-tuan. Dapat pahala sunat kita mengembara ataupun bermusafir. Jangan niat aku pergi sebab nak hilangkan stres, tuan-tuan.
Ya, Allah yang hilangkan kita punya stres, bukan bercuti. Maka sebab itulah yang terbaik niatkan bercuti kita itu tuan-tuan untuk melihat kebesaran Allah. Mengambil ketenangan daripada merenungi keagungan dan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Ya, dan kita merenung betapa Allah Ta'ala itu maha hebat hingga Allah memuji zatnya sendiri dengan mengatakan sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya. Wa ima kita tengok bangunan yang tinggi sekalipun. Kan, kok tuan-tuan dapat rezeki pergi ke Dubai contoh kan, ada Burj Khalifa. Tinggi menjulang ke langit tuan-tuan. Ya. Walaupun dia dicipta oleh manusia, tapi ingat benda tu, ya, bangunan tu, menara tu tuan-tuan takkan boleh ada melainkan dengan kehendak dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa pun ciptaan, walaupun pandangan zahirnya kita nampak manusia yang cipta, kembalikanlah semua itu kepada Allah. Moga-moga tuan-tuan permusafiran kita, pengembaraan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tulis dekat ruangan komen tuan-tuan, ya. Faham ke tak faham? Ya, tulis dekat ruangan komen tuan-tuan. Faham ke tak faham? Tulis dekat ruangan komen. Faham ke tak faham? Ya. Aywa, mumtaz, 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 terbaik tuan. Ya, terbaik. Semua kata faham. Jadi itulah dia. Ya, tuan-tuan dah kata faham, kita nak pergi pada perbahasan bahasa Arab. Ya, pagi ni tuan-tuan, kita ada kurang lebih 7 perkara yang kita nak bahaskan dalam kelas kita pada pagi ni tuan. Kelas istimewa Ramadan. Ya, baik. Tengok saya tuan. Seperti biasa, yang pertama apa kita nak buat tuan? Kelas kita, ya, kelas kita tuan-tuan macam biasa,